15. Alright, baru start record lah. Minta maaf lah. Okay, ada yang berharap. Start. Okay, tak apa. Abang kita tak manusia kan mudah lupa. Kami pun pembantu kami pun semua gilong lama. Gitu, Ustaz Syarul dan Ustaz Azim yang begitu lama untuk meraihkan Maulidul Rasul kita tu bersama-sama mualaf-mualaf di sini, banyak orang dulu orang di situ untuk untuk ceramah Zuhur tu insya-Allah. Di sini dalam perjalanan mungkin dah sampai dan sebagainya insya-Allah. Jadi apa hukumnya? Okey, alhamdulillah majoriti sebut haram. Tapi mun haram, maksudnya langsunglah kami boleh message kat kita. Bolehlah kami berjual beli dengan peniaga perempuan lah. Mengikutkan lah, punya haram tadi. Mun betul haram tadi tak, maksudnya langsung boleh. Untuk kita sebutkan lah. Yang haram secara umum. Jawapan sebetulnya adalah haram. Haram tu, pengharaman tu sebenarnya saya dah lah Nabi sebut lah. Bila hukum secara umum tu, Nabi dah lah sebut secara umum boleh lelaki yang perempuan yang belum lagi berkahwin lebih daripada 2, kalau berdua-duaan lagi lah boleh. Kalau ramai-ramai pun lelaki dengan perempuan pun boleh juga. Pada hukum asalnya. Hukum asalnya haram langsung boleh. Sebab ada hadis insya-Allah kita kami share screen sedikit. Share last slide sedikit lah. Betul lah, kita tanya bagi siapa yang betul, siapa yang salah, juga apa betul lah proses kita belajar. Tak ada mubah pun si dapat juga. Dan boleh hukum dalam pun lah. Kita salah jawapan dalam ubah. Okey, kita ikut apa yang Nabi telah tetapkan. Nabi katakan kalau ikut asalnya memang haram. Tapi bukan Nabi sebut lah. Nabi sebut lelaki perempuan haram. Tapi contoh yang diberi oleh Nabi. Ini ada contoh Nabi. Kan dalam slide lah. Okay. Jadi macam kami sebutkan tadi, ikhtilat tu daripada bahasa Arab yang ada terbitan. Bahasa Melayu kita ada bahasa terbitan kan. Contohnya makan, memakan, dimakankan kan, ini contoh dalam bahasa Arab pun ada. Jadi maksudnya falata yaqtulu faltan dalam bahasa Arab. Kalau kita baca bahasa Arab ada kata terbitan. Dan ikhtilat tu tadi terbitan juga yang ada perkataan falata yang maksudnya campur, bergaul tu. Kita bergaul tu kita bercampur antara lelaki perempuan. Semua lelaki perempuan boleh suka tidur sama-sama kan. Untuk benda-benda macam tu lah. Kita ada batas-batas kan. Atau bercakapnya macam ni. Bercakap. Contohnya isteri kami atau kami suami kepada orang lain kan. Cakap dengan perempuan yang masih dara tadi. Macam ni apa yang terjadi? Jadi benda-benda macam tu lah. Mungkin ada fitnah yang kecurangan. Maksud kita ada. So, masuk perkahwinan, bila tadi maksudnya kita berinteraksi, kita berinteraksi antara bergaul sama ada kita bercampur. Okay. Syaratnya tadi yang mesti antara lelaki dengan perempuan yang ada hubungan, yang bukan mahram tadi, ajnabi kita sebutkan. Yang ajnabi adalah lelaki yang ada hubungan atau yang dimasukkan percampuran ikhtilat tadi. Maksudnya mesti di satu tempat. Sama ada tempat yang tadi secara fizikal atau tolong dalam WhatsApp dalam Telegram contohnya, untuk suatu tempat. Kemudian dia berinteraksi sama ada yang pandang memandang atau pegang memegang atau yang lebih dahsyat tadi tidur bersama. Jadi itu interaksi yang paling nyali. Kemudian konsep tadi bila sebut ikhtilat tu yang mesti 3 orang lebih. Kita dan lelaki dengan 2 orang perempuan, 3 orang perempuan atau ramai 1000 orang kan sebagainya. Yang mesti lebih dari 3. Kalau 2 orang kita sebut ikhtilat. Kita sebutkan apa tadi? Halwat, ditangkap halwat. Ditangkap halwat. Dan berdua-duaan maksudnya berhalwat. Kalau kita ramai lelaki dengan perempuan kita sebut ikhtilat. Untuk mungkin orang yang lain Islam mesti tahu bezakan tapi halwat tu selalulah dengar nak tangkap halwat berdua-duaan dalam bilik dan sebagainya kan. Mesti tahu apa dipolah setidaknya. Ditangkap tu sini. Jadi tu bertangkap berhalwat. Okey. Kalau kita madah tangkap basah tu mesti dapat ditanggal lah. Jadi maknanya pintu masih bertutup. Kita boleh pada setidaknya tu ditangkap basah. Maksudnya ditangkap basah tu tadi kita nanggar benda yang berlaku. Jadi
selalunya kami orang di pejabat agama, kita akan tangkap orang atas alasan hal duduk serumah. Kita sidangnya bercampur kan, bercampur dari segi tidur dan bersamanya kan. Jadi mesti boleh hukum sidangnya atas dasar tangkap basah tadi atau berzina dan sebagainya kan. Jadi kita tangkap atas alasan hal wad. Kalau ihtilal tadi yang ramai, saya dah lagi sidang ditangkap bila kami tadi ditangkap, tapi ada batas-batas bila kita ramai-ramai tadi, ada batas-batas. Contohnya dalam online tadi, kita belajar bersama-sama, ada batas-batasnya. Maksudnya kami cerita hal belajar untuk diperbolehkan. Hukum asalnya haram, tapi bila mana ada urusan macam kita untuk belajar kan, untuk menyampaikan, untuk berdakwah kan, ada urusan diperbolehkan, ada keadaan macam kita ya tadi, hukum asal babi haram, tapi mudah sedap makanan lain. Dah siap dah makanan lain. Nah, siap dah makanan lain nak. Daun mesti dapat makan, rumput mesti dapat makan. Nah, langsung siap dah makanan lain, dia ajak ada. Jadi diperbolehkan, tapi bukannya sampai kenyang. Sangat sedekat kita sip mati kebuluran. Dia ajaklah. Takkan dia ajak. Kalau kita masih dapat hidup dengan minum air, janganlah makan juga. Kan? Jadi bila anda kata tadi betul-betul kita siap dah, memang susahlah keadaan kita hari tu. Mustahil lah. Kita ada kereta, dapat dicari dan sebagainya kan. Padahal kami darurat, saya nak makan atau kami kuarantin, padahal ada je Grab Food, Food Panda, Telepanta kan. Jadi macam tu insyaAllah. Jadi untuk dari segi takrif maksud ihtilal, ada soalan sih, ada yang si faham? Okay, kita tanya Bro Syah, hari tu kita kelas hari tu kita mau banyak interaksi. Kalau si faham, pada si faham. Untuk 10 orang pun, kita tadi 13 orang ni, 73 orang. Okey, 3 orang je semua tadi ya. Padahal soalan dah bocor. Okey, jadi maksud pergaulan. Okey, dah faham semua faham Okey, Kak Suriana pun ada bersama, alhamdulillah. Sampai sama Zahra pun ada bersama, alhamdulillah. Antonia, okey, Kak Antonia kan? Okey, Kak Antonia. Bro Syah mesti tahu siapa kakak, siapa yang haji kepada Bro Syah. Bro Syah 40 tahun lah. Jadi bukannya muda-muda lagi lah. Kalau tak Syarul, mungkin semua orang lebih umur daripada dia lah. Lagi orang besar yang masih muda, masih semangat tinggi, masih banyak tenaganya, 24 tahun insyaAllah. Jadi dekat situ, insyaAllah kita sama-sama, apapun kita saudara ke Islam, sama-sama belajar. Bro Syah bukan nak tunjuk pandai, kita just berfungsi lah apa yang kita tahu. Berfungsi apa yang kita tahu insyaAllah. Jadi kita tengok slide seterusnya. Okey, hukum asal yang kita sebutkan tadi. Hukum asal pergaulan lelaki dengan wanita adalah haram. Ingat, haram. Untuk asalnya haram. Namun, yang ada apa? Bracket. Ada bracket. Ada plus bracket lah. Namun, pengharamannya bukannya sebab Nabi sebut atau Allah sebut. Allah sebut atau Nabi sebut. Tapi contoh yang Nabi tunjukkan. Okey. Contoh yang atau hukum yang Allah sebut kepada wanita, kepada perempuan. Allah ada sebut hukum kepada wanita. Bila hukum kepada wanita tu tadi di ulama melazimkan atau nangga contoh Nabi. Contohnya larangan berhawat, larangan untuk musafir tanpa mahram. Musafir maksudnya apa? Temualah. Siapa tahu musafir tu maksudnya apa? Apa maksud musafir? Musafir tu dah dimelayukan jadi kita dah tahu maksudnya, tapi kita berusaha tanya je lah sebab semua orang Melayu situ malah kadang-kadang orang Melayu sendiri pun mesti tahu kataan musafir sebabnya kata pinjaman dari bahasa Arab tadi. Apa maksud musafir? Musafir tanpa mahram. Mahram tadi dah sebut musafir apa maksud? Cik Jeffrey, berjalan jauh. Okey, berjalan jauh. Hampir betul lah. Berjalan jauh. Tapi bukan berjalan jauh dia safar. Kita safar, bulan safar bulan perjalanan, bulan kembara, bulan perjalanan, bulan vacation. Subhanallah. Bukan vacation tapi kira macam vacation lah. Dia musafir. Kalau kita Islam kita sebut muslim. Kalau orang yang bertakwa kita sebut muttaqin. Kalau kita sebut orang yang orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyembah berhala lain, kita sebut musyrikin. Kalau kita sebut orang yang berpindah, orang berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah, kita sebut apa? Muhajirin. Apa persamaan kat depan? Semua ada mu kan? Depannya ada mu. Muslimin, mukminin, muttaqin, muhajirin. Tapi ansar tadi saya dah
Ansari tu lah. Ansar tu, golongan Ansar tu tadi ada orang yang dekat Madinah yang membantu orang yang berhijrah tadi ya. Jadi muhajirin. Bila sebut mu kat sini ya, musafir. Musafir orang yang berjalan. Kita rujuk pada orang. Kita rujuk pada orang. Orang yang mengembara, orang yang apa? Yang macam vacation tadi lah, orang yang datang ke tempat kita. Macam vacation tadi atau datang untuk kerja dan sebagainya kan. Orang yang musafir. Jadi perempuan pada asalnya pertama sekali dilarang berhalwat. Halwat maksudnya berdua-duaan antara lelaki dengan perempuan. Yang haram. Kalau kita tadi ajnabi dan orang lain yang tadi memang pak bapak kita, memang abang kita, memang pakcik kita kan. Ya tadi diperbolehkan sebabnya mahram kita. Tapi kalau berhalwat dengan orang yang harus dibolehkan, macam kami lelaki kan, kami boleh lebih 4 orang. Nah, kami boleh tambah 3 je. Diharamkan untuk bersama-sama dengan perempuan berdua-duaan. Diharamkan pada asalnya. Maksudnya perempuan diharamkan juga dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa juga diharam. Jadi mesti ada penjagaan. Sebab kita tahu secara fitrah perempuan lemah dari segi kekuatan fizikal dan sebagainya. Jadi kena ada kena ada mahram ya pada dasarnya. Atau kita masuk ke dalam macam ni mesti kalau bapak kami atau wali kami tadi nak bersama kami setiap kali. Untuk kita ada konsepnya, ada diperbolehkan pencampuran dalam keadaan macamnya. Sedang bapak kita sedang pakcik kita boleh macam kami boleh mbak Kak Fika tolong hantar balik rumah. Atas dasar tadi kami tadi nak jaga ya tadi. Tapi saya ada niat lain. Niat lain. Hanya sebab kami memandu Grab tolong hantar balik rumah. Nah, di bintang badan. Betul kan? Itu kan kami dengan Kak Fika je dalam kita. Tapi atas dasar sebab kita tadi dia bukan awam dan tujuan kita nak set benda lain. Tujuan kita hanyalah untuk pastikan Kak Fika tadi sampai selamat. Jadi kami dibenarkan. Kak Fika pun dibenarkan. Ada driver lelaki dan sebagainya. Tapi sebolehnya coba elakkan. Kalau ada driver perempuan, ambil driver perempuan kan. Jadi benda-benda macam tu. Musafir tanpa mahram. Pada dasar asalnya halwat untuk perempuan haram, untuk campur antara lelaki. Musafir tanpa mahram pun haram. Kemudian jihad. Jihad tu tadi bukan jihad maksudnya jihad bertahan diri daripada lapar dan dahaga. Kita cuba membaik. Jihad yang dimaksudkan situ jihad pergi perang tadi. Sejarah dasarnya perempuan si digalakkan atau haram untuk pergi perang. Kalau ikut hadis tadi tidak digalakkan lah. Aisyah, salah seorang isteri Nabi, masuk ke tanah yang minta untuk pergi perang, Nabi si benarkan. Sebab secara fitrahnya perempuan memang dari segi kekuatannya tadi si dibenarkan untuk pergi medan perang, untuk berlawan tadi, jihad perang. Dan sama juga untuk solat Jumaat. Perempuan pun si digalakkan. Ada haram silau digalakkan untuk solat Jumaat. Okey. Orang final kita pada minta maaf sebab silap join sebab ada perempuan yang buat DMC. Kita doakan sama-sama lah kita di situ doakan dimudahkan. Syah pun 3 hari lepas tu di Rabu hari Selasa je lah. Selasa je 3 hari. Sibuk di hospital lah. Swab situ. Jadi semoga dipermudahkan urusan. Harap saya dah benda yang serius. Okay. Kita teruskan kelas insyaAllah. Okay. So, untuk 2 perkara. Larangan berhawat dan musafir tanpa mahram. Okay. Ada 2 hadis. Hadis tu maksudnya kata-kata Nabi. Atau contoh yang ditunjukkan Nabi. Okay. Pertama sekali, Nabi sebut perempuan tidak harus musafir. Tidak harus musafir kecuali bersama adanya seorang mahram. Bersama mahram. Dan lelaki tidak harus masuk dalam rumah perempuan kecuali bersama ada 2 keadaan. Sikit yang bermusafir, sikit contohnya perempuan itu sama-sama dalam rumah, kita masuk dalam rumah yang tanpa tujuan nak suka-suka just berangkat lagi kita just loyal jiran tadi nak tanpa tujuan tadi lain kita tujuan hantar makanan dan sebagainya dan jadi diperbolehkan tolong hantar atau tolong angkat barang dan sebagainya ada tujuan. Tapi hubungannya setakat macam ni aja, jangan lebih-lebih. Ada loyal di dan loyal ujungnya yang kita buat dirilah akan timbul fitnah. Jadi itu hadis yang pertama yang melarang sebutnya kita haram tadi ya. Haram. Okay. Keduanya, laki tidak harus berhawat dengan perempuan kecuali bersama mahram dan tidak harus musafir kecuali bersama mahram. Macam sama ayatnya. Berhawat tadi musafir.
untuk berhalwat. Bunyinya sama tapi dia pun konteks lain, sikit berjalan atau pergi ya lagi lah keluar, sikit lagi adalah berdua-duaan. Okey. Jadi kita si boleh berdua-duaan. Perempuan yang boleh diperbolehkan kahwin, boleh berdua-duaan, dan si juga diperbolehkan untuk musafir. Dua kali disebut musafir dari dua kali disebut dalam dua hadis yang berbeza, dua kali disebut tentang perempuan untuk keluar tanpa mahram. Okey, hari itu terjadi satu kebiasaan, betul sih. Dan jadi satu kebiasaan kita keluar tanpa mahram kita. Okey, dah satu kebiasaan sebenarnya. Tapi satu benda yang salah sebenarnya. Satu benda yang salah. Kita sebetulnya kalau nak keluar, minta izin dengan wali kita, dengan bapa kita, dengan abang kita, atau dengan suami kita. Suami kita sebelum kita keluar. Sebetulnya. Sebetulnya. Sebab kelak siapa nak disalahkan? Siapa nak disalahkan? Mun apa-apa berlaku, ni tuju laki je tok, ni tuju bapaknya tok. Kan? Laki juga yang akan dipersalahkan lah. Nak membiarkan tanpa pengetahuan dan sebagainya. Jadi untuk buat hadis yang melarang perempuan untuk musafir, untuk pergi untuk benarkan laki masuk rumah, sikit tadi berhawat berdua di sini lah, dalam ofis kah, dekat pejabat, dekat pasar kah, atau dalam bilik tertentu, tidak dibenarkan. Suara sampai ya. Okay, musik kelakar boleh mute mic takut kita dengar benda yang sepatutnya. Alright. Okay. Keadaan yang ketiga. Tadi keadaan musafir, keadaan berdua-duaan. Iaitu keadaan yang ketiga untuk pencampuran yang berlaku kat luar. Ketiga, sembahyang kat masjid. Okay. Pada asalnya haram juga. Musyadah izin daripada lelaki izin daripada wali. Haram juga pada asalnya. Syarat dan keizinan. Okay. Jadi syarat untuk diperbolehkan yang ada diizinkan oleh suami untuk belajar, untuk solat, bukan untuk jumpa orang lelaki lain walaupun di masjid juga untuk solat, untuk atau dapatkan ilmu dan sebagainya yang diperbolehkan. Kemudian suami atau wali sama atau boleh disekalikan, suami atau wali diizinkan. Kalau belum kahwin, wali kita, siapa penjaga kita. Okey. Bagi mu'alaf kebanyakannya wali kita dengan mak bapak kita, walaupun belum Islam, tidak menjaga kita minta izin minta izin sebab ibunya masih menjaga kita lah, okey. Jadi untuk sepatutnya dalam konteks masyarakat Islam, kita sepatutnya setiap perempuan Islam sangat menjaga perempuan. Mesti ada walinya, mesti ada penjaganya. Saya ada istilah perempuan duduk sorang-sorang saya ada istilah perempuan duduk sorang-sorang. Sebab perempuan seperti lelaki, ada kekuatan untuk melawan, untuk berkelahi lah, dan sebagainya lah. Saya ada kekuatan macam ni. Memang ada, kita nanggap perempuan lebih hebat berkungfu dan sebagainya daripada lelaki. Tapi dia siapa yang belajar kan. Tapi secara umum semua dapat defend diri ke minta maaf macam ada bunyi gangguan suara apa tu. Okay, sorry. Okay, sekejap. Okay. Alright. Sorry ya. Ya. Speak. Alright. Okay. Balik pada cerita kita. Okay. Tidak memakai wangi-wangian atau hukum lain hukum lain. Bila mana untuk perempuan, kalau nak pakai wangi-wangi untuk suami kita, untuk senangkan hati mak bapak kita atau wali kita, maka kita diberi. Tapi untuk wangi-wangi untuk orang lain, minta maaf untuk lelaki tu, walaupun ada satu je nafsu, dikatakan ada satu je nafsu, perempuan ada 9 nafsu. Maksudnya mudah teransang dan sebagainya. Lelaki tu ada satu nafsu, tapi lelaki tu mudah terpikat dengan perempuan. Jadi kerana wangi-wangian pun, lelaki yang boleh terpanggil asalnya tadi si Nanda pun, bila tercium bau, siapa wangi tu? Nanda. Jadi dia akan cari wangi sampai wangi. Sebab semua wangi tu selalu digunakan oleh perempuan. Jadi lelaki tu memang matanya dia. Sebenarnya lelaki dia arah untuk adab kita tundukkan pandangan. Walaupun boleh Nanda, tapi tundukkan pandangan. Sebab daripada pandangannya nafsu yang naik, insyaAllah. Jadi kita nak belajar untuk dalam Islam.
Islam tu banyak mencegah sebelum benda yang terjadi kan. Jadi nampak macam kena dah jadi kebiasaan pakai minyak wangi sebelum keluar. Mau pakai minyak wangi pakai laki ke apa? Nah, contohnya tadi. Tapi sebenarnya satu keistimewaan, satu kemuliaan bagi seorang lelaki bila ini aku tu bila dengan aku je yang nge-save orang Sarawak adalah yang nge-save nias dirinya, wangikan dirinya kan. Jadi tu ada dua, tidak memakai wangian, tidak berhias. Okey, ada soal nampak perempuan jangan rasa si adil lah untuk guna benda yang tadi. Tapi kita ya betul lah sebetulnya ya. Nak wangi dah hias untuk suami, untuk mak bapak kita, untuk senangkan. Tapi bukan untuk orang lain. Untuk orang lain ya. Untuk orang lain. Jadi saya dah perlu bila percaya. Okay. Kemudian tidak bercampur dengan lelaki semasa solat. Macam bila pergi masjid tadi, jangan ada apa beloyangan. Yalah. Campur duduk sama-sama lelaki dan sebagainya kan. Saya dah macam silah. Kami nak jemaah kita ambil kat belakang dan jadi yang lebih afdal sebenarnya perempuan sebenarnya dari segi solat lebih afdal di rumah. Si dah banyak cerita, si dah banyak fitnah yang timbul lah. Tapi memang kadang-kadang dunia kita kadang-kadang nak dapat aura, nak dapat majlis ilmu ya, kita hadirkan diri di rumah Allah. Baru nak fokus di rumah, fikir nak makan, fikir nak masak, fikir nak tidur kan, fikir nak buka TV. Jadi banyak yang hal. Jadi kadang-kadang supaya ada keperluan untuk hadir ke masjid sekali-sekala hadir ke masjid untuk dapatkan aura masjid tadi ya. Jadi tapi sebenarnya lebih afdal tu apa maksud afdal? Siapa tahu maksud afdal? Siapa yang mualah baru mungkin si tahu apa maksud afdal lah. Afdal tu maksudnya lebih mulia, lebih baik solat di rumah. Ya, bukan kita nak mengumpul perempuan di rumah, bukan. Sebab secara fitrahnya bila dalam keluargaan Islam, bila dalam munakahat, keluargaan Islam atau munakahat, bidang Islam tu kita dengar betapa indahnya Islam. Semua benda, pertugaan, kepimpinan dalam negara, sampai masuk toilet tu, cara tidur tu, cara makan tu, semua dicerita. Hebatnya Islam. Kalau kita ada contoh Nabi kita, sebab kita Nabi Muhammad diletakkan nombor satu dalam manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Sebab 1400 tahun ada 1 bilion manusia orang Islam yang cuba untuk ikut apa yang mula, apa yang cara hidupnya. Nabi Muhammad orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa pada zaman Mekah dulu, pada asalnya penentangan lah. Tapi pada penghujung jadi Islam telah berjaya disebarkan di seluruh tanah Arab. Orang Arab telah bersatu untuk sejarah tadi. Dan Islam tu tadi, oleh kerana Nabi tadi disampaikan memang dalam Al-Quran Tuhan sebutkan, aku telah hantar kamu sebagai rahmat sekalian alam. Maksudnya tadi bukan yang untuk tanah Arab saja. Nabi Muhammad dihantar untuk seluruh manusia. Maka ada ekspedisi orang Arab datang ke Malaysia. Ada campuran Arab dan sebagainya lah. Orang Malaysia kita selalu dengar orang keluarga Dayang, keluarga Awang, keluarga Syarifah, keluarga Awang, Syarifah, Dayang, Syed yang ada tulis Syed, atau yang kalau kat Indonesia Syekh Tok kan. Jadi kita dalam Islam selalu bersyekh lah, tapi syekh yang dimaksud kita tu tadi syekh yang ngomong dua yang berilmu yang tadi. Tapi orang yang ada keturunan Nabi, yang ada keturunan Arab tu tadi, yang daripada keluarga sahabat dan sebagainya, tu lebih memang ada sandaran. Jadi insyaAllah tu yang kita faham. Ada soalan setakat tu hukum untuk wanita. Jadi dari asas kita pergaulan dalam Islam tu sebenarnya diterjemah daripada hukum kepada wanita. Okey. Boleh saudara yang dulu. Silakan uruskan anaknya insya-Allah dulu. Jadi insya-Allah ada yang urusan yang perlu diuruskan. Kita makan bila kita ada meeting insya-Allah. Insya-Allah ada rakaman kita sharekan lagi dalam grup untuk sama-sama kita tentu semula atau fahami semula lah, sebab sekali dengar mungkin faham kan. Jadi kita boleh dengar semula. Alright. So untuk perang, ada kata kita Malaysia tak mungkin saya adalah berperang dengan siapa anak, tapi siapa tahu akan datang anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Ada kata kita hari tu menunjukkan
cara hidup Islam yang betul, menjaga hubungan kita dengan keluarga yang belum lagi Islam atau saudara yang jiran-jiran kita yang belum lagi Islam, kita sejaga, mustahil. Satu masa kita berperang kerana perbezaan bangsa, agama dan sebagainya kan. Kita tahu manusia diciptakan Allah berbeza-beza. Tapi bukan untuk berperang, untuk saling kenal, mengenali. Untuk surah Al-Hujurat, dalam Al-Hujurat Rasul, selalu kita bagi ayat tu tadi Hujurat untuk saling kenal, mengenali. Allah kita berbeza-beza tu untuk saling kenal, mengenal. Barulah indah hidup tu nak. Tu perbezaan budaya. Tidak dalam kita nak mana yang baik kita boleh ikut, mana yang tidak baik kita boleh tinggalkanlah atau dalam Islam. Okay. Jadi ikut hukum asal tidak wajib ikut perang. Jadi tu ada contoh daripada zaman Nabi dulu, isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi yang selalu jadi kontroversi Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi sudah lama atau dah nikah atas cadangan sahabat beliau sendiri, sahabat Umar Khattab, Aisyah binti Abu, salah seorang sahabat yang telah offer anaknya untuk jadi, dan Aisyah tu tadi alhamdulillah walaupunnya tidak dan sebagainya yang ikut Nabi pada awal, yang jadi periwayat Nabi, banyak cerita tentang apa yang Nabi buat macam ni dan sebagainya, yang banyak tu. Jadi paling besar sumbangan Aisyah tu tadi. Jadi jangan kita cerita pasal kontroversi tu tadi, sebab dulu dengan sekarang sama, even kita dekat Malaysia gitu, atau mungkin masih berlaku sebenarnya di luar bandar gitu, terutama kita di Sarawak, orang yang budak-budak dah dikahwinkan, budak-budak dah bercampur, dah dikahwinkan, walaupun dia belum lagi Islam secara lumrah sebab dah ada nafsu tadi nafsu yang dah ada. Jadi zaman dulu memang dah diperbolehkan umur 9 tahun, 12 tahun, dah datang bulan dan sebagainya, dah diperbolehkan kahwin dan sebagainya. Jadi benda tu lah memang dah satu kebiasaan pada zaman dulu dan kita soalkan. Jadi tu contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nya offer diri, walaupun muda yang offer diri untuk ikut sama-sama perang. Katanya orang dulu faham bila kita mati dalam berperang kerana Islam dapat pahala mati syahid. Tapi kita hari itu sebagai umat akhir zaman yang datang selepas Nabi, yang datang kita jumpa Nabi tapi kita kenal Nabi, kita kenal siapa dia, walaupun kita tahu macam ni rupa parahnya, tapi kita kenal macam ni perwatakannya, apa yang diajarkannya kan, apa yang dicontohkannya, kita kenal. Kita tu tadi ada keadaan tertentu yang diberi pahala mati syahid, walaupun kita pergi berperang tadi. Contoh pergi berperang, tapi kita tadi jihad melawan nafsu kita untuk buat maksiat dan sebagainya, dia yang kita nama pahala mati syahid, diberi ada pahala betul lah. Jadi insyaAllah, jadi macam tunaikan haji dan sebagainya insyaAllah. Jadi benda-benda contoh okey, bagi Nabi sebut bila mana Aisyah tadi mau pergi jihad perang, daripada jihad untuk wanita sebenarnya adalah untuk pergi haji. Sebenarnya bagi perempuan, walaupun tadi tidak digalakkan untuk keluar, tapi digalakkan keluar untuk pergi sampai ke tanah Arab untuk tunaikan haji. Ada ibadahnya lah, yang mana kita keliling Kaabah 7 kali, kita akan berlari dari anak di Bukit Safa Marwah, peristiwa Nabi Ismail, salah seorang Nabi Ismail, maknya lari-lari anak, Siti Hajar lari-lari anak, membawa cuba cari air. Kita cuba rasa pengorbanan seorang ibu Malaysia. Kita merasakan bukan sesuatu yang mudah. So pergi waktu sehat tu, jangan pergi waktu dah uzur pula baru nak pergi haji. Kita kena usahakan. Ini tu minimum untuk minta pergi haji 12,000. Kalau dah ada 1,300 boleh tunggu booking untuk pergi haji. Kalau dah ada 12,000, mengayulah setiap tahun untuk pergi haji. Sebab kalau ikut giliran wallahualam, mungkin macam Berusyah umur 93 di Malaysia, 93 tahun baru dapat pergi haji. Tapi kalau tabung kita dah cukup simpanan kita 12,000 belum campur belanja kita nak beli oleh-oleh dan sebagainya, 12,000 untuk penginapan, untuk makan minum dan sebagainya, sebab kita duduk sebulan kita masa yang sekejap, 1.5 bulan lah paling kurang.
datang awal sebelum bulan haji, kita balik lambat sikit lepas bulan Syawal ya. Jadi contoh yang kita kena usahakan lah sekali dalam hidup kita. Sekali dalam hidup kita kena ada azab. Sebab tu hukum kelima dalam Islam. Hukum kelima dalam Islam. Jadi situ ibadah jadi bukan sekadar rukun untuk perempuan haji, tapi satu jihad. Satu jihad untuk pergi ya. Untuk tunaikan haji. Satu jihad. Jadi untuk hukum perempuan untuk pergi haji. Itu dah kita berbincang tadi ya. Bincang tentang jihad dan bila pada dasarnya lelaki pergi perang kan, perempuan bersama-sama bercampur lah siap dibolehkan sih, pada maksudnya tidak wajib untuk ikut, tidak wajib untuk ikut. Tapi kita ada tokoh lah, tokoh perempuan juga yang pergi perang namanya Allah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anha. Jadi lelaki perempuan ada beza, lelaki radhiyallahu anhu, perempuan radhiyallahu anha. Sebab daripada sebutannya kita dapat bezakan. Okey, jihad. Jihad maksudnya menahan diri. Jihadnya maksud kita tadi menahan diri kerana Allah. Kita tadi menahan diri kita daripada kita berkorban. Kita boleh sebut juga berkorban kerana Allah. Berkorban, korban jiwa dan raga kan. Kita berkorban jiwa dan raga untuk berpuasa, satu jihad kan. Nahan diri lapar, kita berjihad. Kita berjihad mata kita daripada naga orang perempuan yang tidak sepatutnya naga. Maksudnya jihad tu tadi dia harus bila berlaku. Okey, kita bacakan dalam grup siap. Buka grup siap untuk naga pokok saja. Okey. Soalan daripada ya, sebelah bawah. Untuk PM Oh, PM. Nasib PM dalam grup tadi ya. Okey. Syafina tanya kita, bila tu dia harus bila berlaku darurat. Betul tak Ustaz? Betul. Bila ada darurat, contohnya menyebabkan nyawa, sekali tak biarkan orang dia mati kan. Walaupun dia perempuan tadi, mesti datang untuk menyelamatkan nyawa. Tapi itu dia menyebabkan nyawa dan keselamatan orangnya. Kami perlu bercampur tangan. Laki, walaupun kami tadi Aisyah Nabi boleh dikawinkan, tapi kita boleh selamatkan orang. Atau dia tadi, dia dalam keadaan darurat. Dari pasal kita akan bincangkan untuk darurat, sikit-sikit keperluan darurat diperbolehkan. Bila ada keperluan, contohnya datang office kan, datang ke bank kan, bank yang perempuan ada semua aku belakang nak kita siap macam ya, dia pekerja, kita datang untuk berurusan macam Bersya sendiri. Bersya sebagai pembimbing, sebagai guru dalam kelas kita bercampur lah dengan perempuan, tapi atas dasar urusan apa? Atas dasar kita nak belajar, sama-sama belajar. Boleh faham boleh faham. Soalan-soalan gitu tadi PM juga kah? Ada 2 mesej tengok. Okey, dalam kelas bimbingan. Okey, jihad kena jawab. Jihad kena jawab. Berkorban atau menahan diri tadi ya. Kita menahan diri daripada melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau berjihad untuk melakukan sesuatu macam melakukan haji tu bagi perempuan. Kita berusaha sejiwa raga kita untuk tunaikan haji kita. Kita sanggup simpan RM100 sebulan atau RM50 sebulan atau RM10 lah. Nanti RM10 bila dah? Nak sampai RM12,000 dah. RM100 sebulan, 12 bulan dah RM1,200. RM1,200 10 tahun. Cukuplah RM12,000 betul sih. Jadi kalau kita umur 40, umur 52 masih belum ada RM12,000, nasib patut. Nasib patut. Jadi kita kena daripada awal tu menabung. Islam ajar kita, jangan kita belanjakan seluruh harta kita. Sesekalilah kena ada menabung juga. Sebab menabung untuk gunakan haji. Tapi kalau ada kata ada benda yang memerlukan, contohnya kita perlu duit untuk rawatan kesihatan mak kita atau bapak kita atau kita sendiri, dah ada duit lain dah, duit tabung haji kita je ada, maka sebenarnya kita jadi si mampulah bila kita dah gunakan duit tabung haji kita pun dah sihat juga, contohnya duit sihat juga, maka jatuh hukum wajib untuk pergi haji, dia jatuh. Tapi selagi kita masih sihat, selagi Allah tahu tak ada usaha sih untuk tunaikan haji tadi. Sebab sebenarnya haji tadi bila kita ceritakan bulan haji, apa yang selalu dibuat? Kita selalu korbankan sedikit rezeki kita untuk pergi ke untuk berkorban, buat daging korban, kita belajar berkorban sedikit harta kita untuk korban untuk diagihkan kepada orang miskin dan keluarga kita dan sebagainya kan. Jadi kita belajar untuk berkorban. Jadi sama juga untuk haji, kita kena berkorban juga
usaha untuk jihad, untuk menunaikan haji tadi ya, menunaikan haji, insya-Allah. Boleh faham okey. Jadi bila disebutkan darurat ya. Jadi untuk yang last sekali ya, keadaan yang last sekali untuk solat Jumaat. Solat Jumaat, solat hari raya, solat Jumaat. Sebenarnya tidak diwajibkan, tidak diwajibkan. Okay, solat Jumaat untuk wajib untuk lelaki. Tapi untuk perempuan, zuhur yang lebih wajib di rumah, lebih Allah, lebih Allah, lebih baik, lebih afdal. Jadi dia kita sembahyang di rumah. Jadi fuqaha itu orang yang faqih kan, orang yang faqih, orang yang memahami memahami hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, yang menterjemahkan tadi, orang yang pandai daripada kita taklah, yang betul belajar sekejap saja. Fuqaha tu memang belajar dalam bidang cara hidup Nabi dan sebagainya kan. Yang sudah sepakat ada kita ada 4 mazhab utama di dunia, Hanafi, Hambali, Ahmad, Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Itu yang utama. Ada lagi pecahan-pecahan lain, tapi patut yang utama yang sunnah wal jamaah, yang hadisnya digunakan sampai kepada Nabi. Cuma kadang-kadang pemahamannya ada berbeza. Ada yang sama, ada yang berbeza. Contoh tadi kita sebutkan fuqaha tadi maksudnya orang yang daripada 4 mazhab tu, walaupun ada yang berbeza, tapi dalam konteks ihtilal, dalam konteks ihtilal, konteks tadi sudah sepakat bahawa secara umumnya haram. Secara umumnya haram, untuk solat Jumaat tak wajib. Maka tak wajib. Okey, sebab secara fitrahnya, secara kebiasaan wanita bila dia dah melahirkan anak jadi utama. Bila anak jadi keutamaan, hal rumah tangga. Dah laki dengan bini dua-dua pergi masjid. Siapa tak ada anak lah. Salah seorang mesti berkorban. Tapi saya ada istilah laki ya, walaupun tadi surah rumah, bukannya suri rumah, surah rumah. Jadi perempuan jenis yang lebih berkaliber gitu. Tuntutan untuk pergi sembahyang Jumaat aja tetapnya aja. Sebabnya sebagai ketua keluarga dapat ilmu, sampaikan balik kepada ahli keluarganya. Kan? Sebenarnya bagi kita yang laki-laki, kita tambah satu doa lepas sembahyang kita. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alni muttaqina imama. Kita minta kepada Allah kurniakan kepada aku isteri dan anak-anak, zuriat itu isteri, zuriat yang sedap mata memandang. Kita minta pada Allah sedap mata memandang tu, qurrata a'yunin tu maksudnya tadi sedap mata memandang, maksudnya kita si benci lah, sedaya apa-apa di bola si dunia kita seronok nanda. Jadi betul yang kita minta. Dan keduanya kita minta waj'alni muttaqina imam, waj'alni, dan jadikan aku imamah, ketua kepada mereka. Kita minta kita tu dari tapi kita tadi belajar. Kita belajar sembahyang. Kita tadi yang ketua keluarga, kita belajar sembahyang. Kita belajar apa yang dituntut dalam Islam, batas-batas pergaulan, macam ni auratnya. Kita yang menegur kan. Bukan mak bapak yang menegur. Siapa lagi yang menegur? Jadi benda-benda macam tu kita kena belajar, kita belajar jadi ketua, jadi imam. Jadi tapi kena ada hikmah, jangan juga guna kekerasan, nak merotan setiap kali, setiap kali nak tahu. Tapi mudah siap dah cara, nak dah tinggai orang badan nak, tinggai nak. Nak tarik telinga pun, jangan sampai mencederakan. Jangan sampai mencederakan. Tapi sebenarnya si elok lah tarik telinga tak. Nak jadi hilang self-esteem atau keyakinan diri anak-anak kita. Wallahualam, ada orang kata di boleh ada, tapi Nabi kita siapa yang semayang, anak-anak kita yang dah umur 12 tahun, darjah 6 darjah 6 masih je semayang, start muatan. Kita nak ajar sebenarnya pentingnya kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita yang dah dewasa tu dah, saya ada orang muatan kita si ganggu untuk gunakan sembahyang kita. Boleh faham? Jadi kat situ bukan si wajib sebab ada keadaan, sebab sikit sebab saya pada perempuan tadi saya uruskan rumah tangga, menjaga anak-anak dan sebagainya. Kita ada istilah tadi, bila perempuan tadi pergi ke masjid dan ada berlaku percampuran di masjid, tapi datang fitnah.
atau fitnah dan sebagainya. Orang tuduh ada hubungan ke tidak doktor, malah macam nampak bagus je, tetak-tetak dan sebagainya kan. Tapi nampak apa je, lain macam je lah. Jadi walaupun pada hakikatnya sedar, tapi orang boleh berkata-kata manusia itu sangat bahaya, lebih tajam daripada mata pedang dahsyat. Jadi kita kena hati-hati, jangan buka pintu untuk orang fitnah. Okay? Alright, so okay. Slide terakhir. Slide terakhir. Okay, jadi kita buka ruang untuk perbincangan. Namanya slide setakat dia aja. Sebenarnya dalam mungkin sambungan dalam kelas kita akan ceritakan, atau mungkin boleh terus diceritakan. Cuma saudara tu tadi, okay, kita ada putus. okay. Shakespeare. Oh, sorry ya, nampak benar. Okay. Kita cerita dia soalan tadi, bila diperbolehkan kita kembali untuk akan datang, kita akan cerita lebih lanjut sebab slide kita hari itu sampai situ, kita tidak lagi soalan yang perkara dia untuk yang darurat tadi disebutkan, bila melibatkan nyawa, bila melibatkan keselamatan, diperbolehkan kita campur untuk keadaan-keadaan batal tu yang dibolehkan. Maksudnya dibolehkan. Bila dibolehkan, hukum asalnya haram. Bila dibolehkan bila darurat. Okay. Jadi situlah contoh seorang perempuan bersendirian dalam perjalanan. Okay. Kita sebagai lelaki ada tanggungjawab untuk memastikan perempuan dia selamat sampai. Tapi tidak lebih daripada ya. Hanya sekadar untuk menjaga tadi sampai ke pintu rumah kan, ada tidak uruskanlah. Tapi yang sebetulnya, yang sebaiknya mahram yang kedua. Okay. Kemudian kita ada sebab keperluan. Tadi sebab darurat atau sebab keperluan. Okay, sebab keperluan. Pertama sekali, bila urusan harta, kita ada jual beli. Bila kita jual beli barang, sales girl yang tadi membuat, diperbolehkan walaupun belum lagi Islam dan sebagainya, belum lagi menutup aurat dan sebagainya, kita boleh berurusan dengan orang yang sebab kita nak beli barang. Tapi jangan lebih tak telefon nak. Tak habis kerja pukul berapa? Macam nak bola je nak. Tapi itu contoh yang selalu kita nanggap dalam drama. Jadi apa nama tadi? Diperbolehkan dalam urusan transaksi. Tapi setakat dia. Tapi syarat-syaratnya tadi, bila kita perempuan atau lelaki, kena tutup aurat. Lelaki tadi maksudnya bukan, jangan pakai seluar pendek atas paras lutut lah. Wallahualam. Kita tahulah perempuan ada yang terikat sebab lutut dan sebagainya. Tapi kita ikut apa yang Nabi ajar. Atas pusat, bawah lutut. Itu mesti ditutup antara dua bahagian tu. Selain daripadanya diperbolehkan. Untuk dah lah. Okay. Kemudian tapi kalau kita dalam masyarakat kita, sebaiknya eloklah pakaian lengkap lah. InsyaAllah. Kemudian diperbolehkan semasa bekerja. Bila kita bekerja, ada yang perempuan kan, laki-laki tu yang perlu berjaga-jaga sebenarnya. Laki-laki yang mudah, sebab pada hakikatnya perempuan tu secara fitrahnya, kalau yang berkeluarga macam kami cousin kami yang belajar doktor, belajar bidang kedoktoran di Ireland, College of Surgeon dan sebagainya, yang antara buah yang orang lelaki bapa-bapa kan, dia pilih untuk jadi seorang ibu. Tidaklah bila dia akan praktis jadi nak praktis balik kedoktorannya, tapi dia pilih untuk jadi seorang ibu, jadi rumah tangga. Suaminya alhamdulillah seorang businessman, jadi ibu kerja juga lah, isteri dan tak tadi lah. Jadi diperbolehkan sebab selalu apa yang berlaku lah, bila ada dua lelaki, suami dan isteri duduk bekerja, anak sedang rumah tangga,
anak seorang didik harap nak membantu rumah saja kan, atau dan misalnya harap cikgu kat sekolah aja, harap ustaz kat sekolah aja, nak betulkan apa yang berlaku, hancur. Cik tahu hukum agama bebas kan, cik dah jaga sembahyang yang hukuman Allah dan sebagainya. Jadi sebenarnya tu bukan mak bapak siapa lagi, bapak siapa lagi. Jadi kena ada salah seorang lah. Jadi dari segi pendidikan atau urusan rumah tangga sebenarnya jatuh kepada isteri terutama. Tapi lelaki pun perlu jalankan tanggungjawab dia. Perlu ada kata dua-dua bekerja. Dua-dua bekerja, dua-dua perlu sama-sama tanggung. Ada rasa tanggungjawab lah. Jadi di tempat kerja dibolehkan, tapi jangan lebih urusan kerja sahaja. So, bila dah time makan tadi, tu makan sama-sama. Dia bukan bekerja lagi, dia pergi makan. Jadi, kalau benda macam tu boleh mendatangkan jadi kita sebagai orang Islam, kita cuba elak fitnah bila bercampur lelaki dan perempuan. Kemudian, bila kita jadi saksi, bila tu hal-hal mahkamah atau hal-hal kes polis dan sebagainya kan, pegawai polisnya tadi nanti kita dari perempuan, kita dibolehkan untuk jadi saksi. Kemudian kita tadi bila kita duduk dalam kenderaan awam, naik kereta, naik kuda, dulu naik kuda, naik ialah dia tu naik bas, naik grab, naik grab dan sebagainya, kita dibolehkan bila campur tadi, tapi atas tujuan untuk sampai ke rumah, bukannya untuk berfoya-foya saja. Tadi kita tidak ini sebelum berfoya-foya. Okey, bekerja tu bekerja untuk dia keluarga, dia orang yang tahu saudara kita yang sakit. Kita hadap kita, dia ada saudara kita yang sakit, dibolehkan kita untuk ada hak kita untuk lawat saudara kita, dia untuk lawat kawan kita. Jadi bila mana macam COVID tu tadi, jangan dilawat lah. COVID tu tadi satu wabak, Nabi kita ajar elakkan. Maklumkan kawan kita yang minta maaf dia pada datang ini, walaupun pada hakikatnya itu asalnya tadi sunat untuk kita melawan orang yang sakit nasihat dan sejarah apa ada kata bantuan lah, nanti aku bicara sebagainya lah, kita bantu semua saya dalam COVID tadi, dalam COVID saya percaya ada syarikat-syarikat atau ada individu yang kreatif sampai COVID seminggu, 2 minggu, 10 hari, 20 seminggu saja yang kuarantin. Jadi si dapat nak tunggu bekerja misalnya orang yang dapat pakai semakin ini disediakan bantuan beras dan sebagainya. Kita tadi yang ada rezeki lebih boleh datang untuk membantu, insyaAllah ada pahala. Kemudian benda yang adat, kemudian dalam majlis-majlis perasmian kat majlis perkahwinan kat majlis diperbolehkan kita tadi bercampur, tapi atas tujuan ada pengasingan juga lah, macam kita di masjid kan, jadi diasingkan dekat depan kita ikut ulang solat lah dalam atau dalam kelas bilik darjah sebaiknya bukannya lelaki perempuan duduk sebelah belah, tapi lelaki-lelaki perempuan itu boleh. Lain nak tadika belum tahu lagi lagi dia balik dia siapa sebenarnya boleh campur bermain, tapi bila mana tapi boleh dibiasakan daripada awal, sebaiknya dibiasakan daripada awal, tapi sebaiknya bila dah sudah dapat tahu lagi orang ada tahu lagi dia apa jadi dia ada perasaan dan dia sebenarnya itu dia kami itu bisa dia kami tidak pada itu sama dia. Jadi kita contoh kita sebagai dewasa kita ajak kita faham kita simak benda yang ini atau umpan ada khususnya lagi terus masa belajar untuk kita cerita tentang keadaannya dibolehkan untuk setakat dia ajak untuk kita buka kelas. Berhenti ya. Okey. Kita buka ruang soal jawab. InsyaAllah. Baiklah soal jawab. Ada soalan? Tak? Alhamdulillah. Ramai. Tidak ada. Okey, subhanallah. Bukan biasa. Jadi masih ramai lagi kita di dalam grup. Kita bantuan semua lah. Itu satu jihad kita. Sama dengan
kalau di Islam kita seorang Islam kita nak ajak manusia percaya kepada kebaikan, kepada kalau kita sendiri belajar kita nak jadi seorang yang lebih baik. Okay? Malaysia sendiri pun kita akan buat bersama dengan Hidayah Center untuk kita mentarbiah diri, untuk mendidik diri jadi lebih baik. Jadi sebenarnya bila kita share macam tu, Rosyah pun cuba jaga batas-batas pergaulan. Jangan dah lebih-lebih. Sebab ya Rosyah galakkan kita kalau nak tanya-tanya soalan, tanyalah dalam grup. Jangan PM lah. Bila PM tu tadi kadang ya kita ada isteri di rumah. Kena tu tengah malam 2 pagi, 3 pagi masih menjawab soalan dan sebagainya. Jadi macam si elok lah walaupun tujuannya tadi hanya menjawab soalan Islam. Niat kita baik. Tapi boleh berlaku salah faham. Ini satu peringatan lah untuk kita bersama. Mungkin hal kerja kita dan sebagainya kena berlaku penceraian. Kadang-kadang kita si nangga, kita si jaga ihtilat. Kita si jaga batas-batas pergaulan kita. Akhirnya lelaki kita atau isteri kita salah faham dan atau yang lebih dahsyat saya tadi terputik di hati ya. Ada perasaan. Sebab dah si jaga batas-batas saya tadi tiba-tiba ada hati baru pada orang lain. Kita dengar ceritanya dan sebagainya kan. Itu benda yang kita simak terjadilah. Jadi supaya ada batas-batas dalam Islam. Jadi ingat tadi, pencampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi, yang mana yang ajnabi, kita kena tahu haram pada dasarnya. Pada asalnya haram. Tapi janganlah bermaksud sorry kami nang simuk belakang tak langsung. Jadi atas urusan kerja, atas urusan macam kami ceritakan tadi ada 4 keadaan tadi kan. Atas urusan nak menyelamatkan nyawa, sikalah kita tadi si tolong kan, semua tolong walaupun kita berbeza tidak dan sebagainya. InsyaAllah. Ada soalan sih? Okey, kalau saya ada soalan, kita boleh habis kelas awal 10 minit awal. Okey. Ya, ada soalan? Okey, Sudiana nak dengar bacaan Fatihah. Nak dengar bersama-sama ke? Nak dengar tasmih Tasmih ni maksudnya kita dengarkan bacaan. Sebab kadang-kadang kita baca dari buku, baca dari Al-Quran, baca dari Iqra, baca dari internet dan sebagainya, atau kita sendiri dengar rakaman video dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita tak tahu nama suara kita keluar daripada mulut kita. Sebenarnya brosur sendiri pun tak berapa ni kalau ada ustaz lain yang cek mungkin masih ada salah silap. Tapi kita usahakan untuk betulkan yang besar tadi. Bunyi huruf yang besar. Sebab macam dalam bahasa Arab kita ada beza bunyi S sod yang bunyi S sin. Siratal kan sin. Dua S tapi ada beza bunyinya. Tak saya bacakan. Subhanallah. Sebenarnya banyak lagi ustaz yang hebat baca Okay. So kita sama-sama baca Sama-sama baca ke Suryana yang nak baca? Kalau Suryana nak baca, nanti Yosha kita teguhkan. Kita belajar. Kita jangan terus menilai Kita belajar betul-betul. Jadi alhamdulillah. Bila mana kita dalam kelas ni kita ingat baca dalam risalah jadi lepas ni kita ingat, kita belajar. Kita akan ingat daripada kesilapan. Sebab tu Allah kadang-kadang takdirkan sesuatu kita buat silap ni, Allah nak tengok kita bertaubat. Bila kita bertaubat, kita azab nak buat lagi kesilapan tu, itu yang Allah nak tengok sebenarnya. Jadi sekarang ni kita cuba perbetulkan bacaan. Suryana, kalau Rosyah ni tak Suryana yang baca, kita sama-sama dengarkan. Rosyah dah baca dah tadi, awal-awal kelas sebenarnya. Kita gunakan majlis dengan kita mana-mana di sini, atau mana-mana pekerjaan kita sebaiknya gunakan bismillah, atau paling baiknya Al-Fatihah dan buku ada pekerjaan kan. Kita gunakan. Okey, boleh? Suryana, dapat buka mikrofon tak? Mikrofon. Kita sama-sama dengarkan. Tak payah buka kamera lah. Kalau tak bersedia, kita buka mikrofon saja. Jangan malu. Ini contoh bersama. Jadi kalau kita baca ayat 1 berhenti, jadi Rosyah cuba highlight mana yang kita perasan panjang pendek dia kan, atau bunyi huruf dia perlu diperbetulkan. Boleh Saya mau dengar Ustaz yang baca tadi.
tadi kata macam ni kalau tasmih ni maksudnya kita dengar baca orang lain betul tak sebutkan betul tak pandang putih. Sebab kalau Rosyai baca nanti bila Kak Suryana baca tak semestinya sama macam Rosyai baca kan. Jadi okey, kita sama-sama lah kita cari jalan pertengahan lah. Rosyai baca sekali, Suryana ikut sekali, boleh? Sama-sama. Okay. Yang lain-lain tunggu giliran lah. Kita ada masa 8 minit lah. Okey. Okey, 8 minit insya-Allah. Kita tak nak panjang-panjang dalam kelas. Okey. Ayat 1 Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Okay, stop. Stop. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita kena faham sikit benda. Ini ada dua huruf ya sebenarnya. Bismillahir. Ada dua arah. Hir-Rahman. H-I-R Ar-Rahman. Yang bersambung kan. Hir-Rahman. Nir-Rahim. Ada dua ra. Ada Sabtu. Sabtu yang mesti ada dua huruf. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Hir-Rahman dengan Hir-Rahman. Ada dua arah. Nir-Rahim. Okay. Jadi ada dua huruf di sini, dua huruf. Jadi kita kena betulkan. Tapi ini bukan kesalahan yang besar. Cuma kita nak perbaiki bacaan. Maksudnya bila kita nak sebutkan, jadi bukannya Hir-Rahman, bukannya Hir-Rahman. Yang mesti Hir-Rahman. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Dia baru bismillah. Lepas ya. Alhamdulillahirabbil. Kami perasan tadi kita sebut alamin. Kita sebut a. Alif dalam bahasa Arab ni ada dua bunyi. Sikit alif, sikit ain. A dengan a. Okey, untuk alaminnya ni. A ke a? Perasan sih, alif ke ain? Ain. Betul lah, betul Saudara Jeffrey. Ain maksudnya jadi alamin. Jangan kita sebut alamin. Sebab kalau tadi Brosya baca daripada awal sampai hujung, Brosya si dengar bacaan Suryana, si dapat nak betulkan macam tu. Okey. Ayat seterusnya. Okey, kita stop cerita lah. Saudara Jeffrey, jom kita sama-sama. Okey, Saudara Jeffrey. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama baca. Saudara Jeffrey, ayat seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Apa ya? Sambung dah. Kita sambung baca. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Sikit. Sambung gig dua ayat dah. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Cukup. Hebat Saudara Jeffrey, tak nak sambung terus lah. Okey. Kita sama-sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama macam tadi Sama macam tadi. Mesti double je. Ar-Rahmanir-Rahim. Selalunya orang salah apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ni sikitnya ra-nya bukan ra nipis. Bukan Rahman. Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul. Rahmanir-Rahim. Lepas ya, Maliki yaumiddin. Okey, jangan ya Maliki yaumiddin. Yang ni macam ni ada qalqalah ya. Middin. Middin. Maliki yaumiddin. Boleh ya? Boleh. Sampai seterusnya. Middin. Okey, alhamdulillah. Bagus bacaan. Okay, siapa nak sambung lagi? Siapa lagi nak sambung? Ada orang lain?
Saudara Robertson ke? Yang laki-laki mesti didahulukan lah. Walaupun dalam English kita ajar ladies first. Tapi punya laki-laki si lepas. Siapa yang nak ajar kat di rumah? Okay, alright. Robertson boleh? Sama-sama. Al-Fatihah dah lepas belum? Kalau belum, kena usahakan lah. Dalam sembahyang kita ada dua yang kita perlu hafal. Al-Fatihah, bacaan tahiyat. Dua tu perlu diusahakan lah. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Mari, Zahra. Zahra di rumah ya? Taman Melia, subhanallah. Jauh lah. Jauh kat bypass. Kami pun first time jauh masuk langgan-langgan rumah. Selalu hantar je. Zahra boleh? Ustaz baca Siapa yang nak lah, cuba? Kita dengar Ustaz yang baca. Yalah, sama-sama lah. Brosya baca sekali. Baru kita dengarkan. Baru dapatnya betul kan? Okey, dah ada urusan. Okey, dah ada urusan. Okey, 2 minit lagi. Okey lah. Kita ada 2 minit brosya baca. Okay, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, selalu kesilapan yang berlaku. Orang sebut na'budu. Bukan na', bukan K ya. Na'budu Q. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Si perlu ditebalkan sebab tak sin. Nasta'in. Pertolongan Allah. Nasta'in. Boleh ya? Sin. Okey kan? Sin lah. Okey, nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Bukannya S-nya sin, S-sod. Siratal. Siratal mustaqim. Kita minta jalannya. Tunjukkanlah kami jalan. Ujungnya ada Apa tol, ujungnya? to. Sirotol mustaqim ke Ustaz? To. Siratal. To bukan ta. T kita ada dua. To dengan ta. Jadi siratal mustaqim, to bukannya tal. Lalu salah lah. Mesti kita sebut sirah. Dah kita sebut sin nipis. Bukannya sod lah. Kita sebut siratal. Salah teruslah. Selalunya siratal mustaqim. Kita akan tunjukkanlah jalan yang lurus. Okey, kemudian siratal lazi an'amta alaihim waladdallin. Okey, bahagian pertama ayat ke-7 tu. Siratal, apa tadi macam siratal jalan. Siratal lazi an'am. An yang pertama atas. An pertama di atas. Atas orang amta. Maksudnya ke atas orang yang diberikan nikmat. Jalan orang-orang yang soleh lah. Siratal ladzina an'amta. An pertama alif. Kedua ya ain. Jadi bukannya an. Mesti an'amta alaihim. Oh, subhanallah. Bacaan sebutan saudara Jeffrey lebih bagus daripada brosya sebenarnya. Brosya dekat tak? Macam orang yang dah lambat daripada kita tak? Subhanallah. Moga-moga lah panjang umur brosya sampai 60. Sebutan brosya pernah macam saudara Jeffrey ya. Saudara Jeffrey dah lebih berapa tahun lah Islam? Saya 30 tahun lah. 30 tahun, 40 tahun je lah Islam lah. Okay, jadi an'amta alaihim. Okay. Ghairil maghdu. Ghairil. Ghair pertamanya, ghain. Ghairil
maghdubi alaihim Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sikit ni, selalu kesilapan yang berlaku orang tarik waladdallin. Dah. Sepatutnya waladdallin. Ya, sambung terus. Ya, brother Bro Jeffrey dah tarik tadi. Tahu dah. Kenapa sih? Waladdallin. Kita tarik. Dia salah. Waladdallin. Waladdallin. Ayo kita tarik di sekali. Waladdallin. Saya dah bunyi tarik dia. Waladdallin. Sambung aja. Yang cara betul bacaan. Waladdallin. Masih juga tarik. Mungkin dah terbiasa. Imam-imam kita selalu tarik juga. Imam-imam kita selalu tarik bacaannya juga. Sebab menurut hukumnya saya ada Sabtu kat siang. Yes. Waladdallin. Ini bersambung. Tapi Dolin. Tapi yang kita khawatir tu bila ditarik yang ada bunyi lain. Jadi jangan ditarik terlalu kuat. Waladdallin. Yang mungkin ada macam ni. Yang bersambung lah. Yang ada hukumnya yang bersambung. Mungkin ada ustaz-ustaz lain boleh jelaskan. Tapi yang Bro Syah tahu, jangan ditarik. Ditarik naik. Waladdallin. Lurus. Yang lurus saja. Yang lurus saja. Waladdallin. Boleh ya? Dan panjangnya sebaiknya 6 harakat. 6 harakat. 6 harakat. Okey, 6 harakat. 8 Yang panjang dia wallahu alam. Yang mau tanya orang lain lah. Tapi yang kami tahu 6 harakat. Waladdallin. Yang panjang daripada biasa lah. Yes, jangan dipendek jauh. Waladdallin. Ya, saya dah panjang lah. Waladdallin. Do yang panjang. Boleh ya? Boleh lah. Okey, dah habis masa tu. Dah lebih 4 minit dah. Boleh. Okey, Kak Pikah boleh. Kalau siapa yang malu, boleh WhatsApp Bro Syah. Kita lepas maghrib lah. Lepas maghrib, semayang, kita nak check bacaan kita, perbaiki sebutan kita. Sebab kita kena sebut dengan betul supaya maksud kita tahu. Maksud kita yang kita nak sampaikan betul. Bahasa Arab tu, kalau kita tukar huruf, lain maksudnya. Kita dengar bahasa Melayu. S-E-M-A-K. Sebutannya ada 2 macam kan? Semak dengan semak. Ada beza kan? Kalau semak apa? Semak samun lah kan? Semak samun belakang rumah tepi kan? Tapi kalau semak kertas ujian kan? Lain maksudnya. Sebenarnya maksud sebutan tadi bila kita lain sebut, lainlah maknanya. Sama lah bahasa Arab. Jadi kena usahakan perbaiki. Tapi sebagai mu'alaf, jangan risau. Untuk proses belajar, salah awal tu saya faham. Tapi kalau dah 10 tahun, 20 tahun, masih juga salah kan? Masih salah yang besar lah. Satu yang something wrong lah kan? Something wrong. InsyaAllah. Jadi setakat dia ajak 11.36. Bro Syah mohon izin kita akhirkan kelas kita. Mungkin ada banyak urusan-urusan yang perlu diuruskan. Jangan ditinggalkanlah hanya kerana nak belajar tu tadi ya. Anak-anak kita mungkin perlu makan. Jangan dibiarkan kebulur kan dan sebagainya insya-Allah. Jadi setakat ini aja kita untuk mana-mana majlis ilmu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Boleh cari, boleh Google macam mana nak baca, hafalkan satu doa yang kita akhiri kan, sebab memang dalam majlis ilmu macam tu ada silap salah kita. Jadi sama-sama kita baca tasbih tersebut. Tasbih tu maksudnya mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Tapi bila sebut kafarah tu, kita nak tebus denda kifarah tadi ya. Kita ada tebus kesalahan kita. Kita bertasbih untuk tebus dengan bertasbih tadi. Okey. Subhanallah
Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah. Kita mula tafsir suratul Asr demi masa dalam lain waktu insyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah kita akhiri kelas kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siapa yang berkemampuan esok hari ikut kelas bersemuka bersama Ustaz Syahrul. Ustaz Syahrul di Pejabat College Community Ikram, College pula. Pusat Komuniti Ikram. InsyaAllah mungkin satu doa jadi college satu bahasa kita. Okey, Pusat Komuniti Ikram di Pasar Malam Sebekas, jauh daripada rumah homestay Brosyah tu. Brosyah kini tu kuarantin di homestay. Homestay Brosyah Sekeri. Okey, siapa yang cari homestay kat Miri, Brosyah ada sedia homestay situ yang mana boleh disewakan. Ada 3 bilik dan sebagainya, bolehlah tanya Brosyah. Tapi sekarang tu pakai untuk kuarantin. Hujung bulan tu ada dah orang sewa untuk sebulan lah. Jadi mungkin bulan 12 kelak lah baru ada kelapangan siapa yang nak sewa lah. Jadi kelas esok hari di pusat komuniti kan. Dan kami haraplah Ustaz Syahrul kelak dapat live dari sini supaya siapa-siapa yang lain-lain macam kita tu kami akan join secara online juga untuk sama-sama kita dengar perkongsian Ustaz Syahrul kelak insya-Allah. Jadi setakat ia aja. Jumpa lagi esok hari insya-Allah jika diizinkan Allah insya-Allah. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.